Surah ini dalam pimpinan Ar-Rahman, surah ini diturunkan di Makkah. Dia panggil surah Makkiyatun. Wa hukiyal ijma'u ala dhalik. Ramai ulama tafsir seperti Fairuz Abadi, Ibnu Atiyah, dia kata hazi surah Makkiyatun bi ijma' min aktsaril mufassirin. Kebanyakan majoriti ulama tafsir yang sepakat mengatakan surah ini Makkiyatun. Surah ini Makkiyah. Mengandungi 53 ayat. Tanda mengandungi 53 ayat. Dinamakan surah Asy-Syura. Nama dia surah Asy-Syura. Asy-Syura makna mesyuarat. Kerana pada ayat 38 nanti ada diterangkan bahawa di antara sifat-sifat orang-orang yang beriman yang terpuji dan diredai oleh Allah Ta'ala ialah amalan mereka bermusyawarah sesama sendiri apabila mereka hendak menjalankan sesuatu urusan. Ini kita kena belajar ni para pelajar sekalian, para jemaah sekalian, kita kena belajar ilmu mesyuarat. Jangan diktator segala benda kita putus orang kita tanpa mesyuarat, tanpa bertanya khabar, seolah-olah apa yang kita buat itu yang tepat, yang betul. Orang lain itu tak ada idea, tak ada pandangan, kita kata itu rugi. Jadi kita kena belajar. Dalam surah ini Syura, kata di para ulama, lam yarid fi dzalika nassun sharih. Tak ada nas sharih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebut nama ini. Tak sebut. Wa innama, tetapi masyhur dengan nama ini. Ambil daripada ayat 38 tadi. Ambil daripada ayat 38, mana itu di antara sebab dianya. Dan yang kedua, nama yang kedua. Surah ini nama dia Hamim Ain Sin Qaf. Macam surah lepas kan, surah Fussilat dia nama dia Hamim Sajadah. Yang ni dia panggil Hamim Ain Sin Qaf. Ada juga yang menamakan surah ini sebab dia satu je yang ada nama macam dia. Untuk maklumat para jemaah sekalian, dalam Quran yang ada 7 Hamim. Tanda. Dalam Quran ada 7 surah yang dimula dengan Hamim. Tanda dia. Semua dia surah ini Makkiyah, iaitu bermula dengan surah Ghafir, Fussilat, baru ni Fussilat, Asy-Syura, Zukhruf, Ad-Dukhan, Al-Jasiyah, Al-Ahqaf. 7 surah ini dia panggil Hawamim As-Sab'ah. Surah yang dimula dengan huruf Hamim. Jadi ada 7 surah. Jadi setiap Hamim itu dia ada pembezaan dia. Baru ni Hamim As-Sajadah. Ia ni Hamim Ain Sin Qaf. Maknanya ada 2 nama situ, tapi nama masyhur dia Asy-Syura. Itu nama masyhur. Intisari kandungan. Pada awal surah ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan kebenaran wahyu Al-Quranul Karim dan kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan menyatakan bahawa apa yang diwahyukan kepada baginda mengenai perkara-perkara asas dalam Islam seperti perkara tauhid, kebangkitan semula, hari kiamat dan balasan amal adalah sama seperti yang telah diwahyukan kepada rasul-rasul yang terdahulu daripadanya. Maknanya agama ini asas dia sama je. Semua nabi ajak sembah Allah, bagi tahu akan bangkit semula, bagi tahu hari kiamat, ada syurga, ada neraka. Sama dia punya ada. Cuma berbeza dari sudut beberapa perundangan itu berbeza. Kalau solat berapa waktu, bila waktu dia, itu perbezaan. Berapa rakaat. Kemudian ditegaskan bahawa jika Allah Ta'ala menghendaki, tentulah ia menjadikan umat manusia seluruhnya sebagai satu umat yang bersatu dalam agama Allah yang satu. Akan tetapi Allah Ta'ala tidak merancang demikian. Bahkan Allah akan memasukkan sesiapa yang dikehendakinya ke dalam rahmatnya menurut peraturan
yang telah ditetapkan dan orang-orang yang zalim terhadap diri mereka sendiri dengan perbuatan syirik atau yang rendahnya dengan perbuatan maksiat, tidak ada bagi mereka sesiapa pun yang dapat memberi perlindungan atau pertolongan. Mana puak kafir tak ada penolong, tak ada pelindung di akhirat esok. Setelah itu, lalu diperintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya menyampaikan kepada umatnya bahawa apa jua perkara agama yang mereka berselisihan padanya, maka hukum pemutusnya terserah kepada Allah. Mana kembali kepada Quran, pada sunnah. Sebagaimana yang diterangkan satu persatu dalam Al-Quran Karim dan dijelaskan dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ditegaskan bahawa agama yang diredai oleh Allah Ta'ala bagi umat manusia seluruhnya ialah agama Islam, agama tauhid dan taat yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan nabi-nabi yang terdahulu daripadanya alaihimus salatu wassalam. Lalu diperintahkan supaya orang-orang yang beriman menegakkan pendirian agama yang berdasarkan rukun-rukun Islam dan rukun-rukun iman, serta dengan mengerjakan suruhannya dan meninggalkan segala larangannya. Selepas itu diterangkan bahawa sesiapa yang menghendaki dengan amal usahanya mendapat faedah di akhirat, maka Allah Ta'ala akan memberinya mendapat tambahan pada faedah yang dikehendakinya itu. Dan sebaliknya, sesiapa yang menghendaki dengan amal usahanya kebaikan di dunia semata-mata, maka Allah Ta'ala akan berikan kepadanya dari kebaikan dunia itu sekadar yang Allah tentukan. Dan Allah tidak akan, dan ia, orang itu, tidak akan beroleh sesuatu bahagian pun di akhirat kelak, rugi saja-saja. Kemudian Allah Ta'ala menerangkan bahawa apa-apa jua yang menimpa manusia dari sesuatu kesusahan atau bala bencana, maka itu adalah disebabkan apa yang mereka lakukan dari perbuatan-perbuatan yang salah dan berdosa. Dalam pada itu, Allah memaafkan sebahagian besar dari dosa-dosa mereka. Setelah itu diterangkan, jika sesiapa hendak membalas, maka balas sesuatu kejahatan, maka balasan sesuatu kejahatan ialah kejahatan yang bersamaan dengannya, satu persatu. Dalam pada itu, siapa memaafkan kejahatan orang dan berbuat baik kepadanya, maka pahalanya tetap dijamin oleh Allah dengan diberi balasan yang sebaik-baiknya. Ini dalam muqaddimah intisari pimpinan Ar-Rahman. Sekarang ini kita masuk ke maqasidus surah dari kitab Al-Muharrar. Di antara objektif surah ini, yang pertama, bayanul adillah ala wahdaniyatillahi ta'ala wa qudratihi, nak menyatakan dalil di atas keesaan Allah Ta'ala dan kekuasaan Allah. Dalil menyatakan keesaan dan kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Dua, isbatu, nak mengisbatkan bahawa Quran ini wahyu dari Allah Azza wa Jalla kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun objektif tajuk dalam surah ini ada banyak tajuk. Kita letak nombor pula. Tadi tak ada nombor. Yang pertama, menyatakan bahawa Al-Quran itu wahyu dari Allah. Allah Ta'ala wahyukan kepada nabinya sebagaimana Allah Ta'ala wahyukan kepada para nabi yang terdahulu. Dua, ayat ini menceritakan kepada kita sebahagian daripada tanda-tanda kekuasaan Allah, kudrat Allah, dan betapa luasnya kerajaan Allah. Allah berkuasa untuk jadikan manusia ini satu, tak berkelahi, tak bala. Rupa apa sama ya. Kalau hitam-hitam belakang, kalau putih-putih semua. Tapi Tuhan tak buat. Yang ketiga, mengingkari pegangan orang musyrikin dengan menyatakan beberapa dalil yang menunjukkan kepada batalnya perbuatan syirik mereka. Yang keempat,
arahan supaya kembalikan semua urusan kepada kitab Allah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila kita berselisih pandangan. Selisih pandangan, kembali kepada kitab Allah. Jangan duk kerah kepala nak mempertahankan benda-benda yang tak ada dalil. Yang kelima, taqrir wahdatir risalah. Menetapkan, memperakui bahawa semua ajaran Rasul sama. Sama ya. Semuanya kepada tauhid, kepada Allah Azza wa Jalla. Dan berlakunya perbalahan di kalangan manusia kembali kepada kejahatan dia ataupun kepada sikap mereka yang mengikut hawa nafsu yang tidak ikut wahyu. Yang keenam, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan rasulnya sallallahu alaihi wasallam supaya berdakwah dan beristiqamah serta membatalkan hujah-hujah penentang dengan memberi amaran kepada mereka dengan janji-janji seksa yang cukup dahsyat. Ini kerja pendakwah, mesti bekerja untuk membatalkan hujah-hujah yang dibawa oleh para penentang Islam. Yang ketujuh, menyebut tentang kiamat sudah hampir, dan sikap orang kafir dan juga orang mukmin tentang kiamat. Kita orang mukmin kita percaya, orang kafir kata apa kiamat tak ada. Kemudian Allah nyatakan keadaan dua kumpulan itu di akhirat esok. Yang ke-8, Allah SWT sebut beberapa syubhah. Syubhah ni perkara-perkara provokasi yang menimbulkan keraguan yang dibuat oleh puak-puak kafir dan bagaimana hujah kita untuk menolak hujah mereka itu. Yang ke-9, Allah Ta'ala sebut beberapa tanda kekuasaan Allah Azza wa Jalla dan nikmat-nikmatnya ke atas makhluknya. Di antaranya Allah Ta'ala terima taubat orang yang bersalah bila dia taubat. Allah memaafkan kesalahan mereka. Allah menurunkan hujan untuk kegunaan mereka. Dan juga hayawan-hayawan. Semua itu Allah SWT berikan kepada manusia. Termasuklah juga lautan, sama ada barang-barang dalam laut yang boleh dimakan ataupun penggunaan kapal-kapal yang berlayar di atas lautan. Semua itu untuk kemudahan manusia. Kita kata alhamdulillah. Yang ke-10, menjelaskan beberapa sifat orang mukmin yang bersadiqin, orang mukmin yang benar. Ini sifat dia. InsyaAllah kita akan belajar nanti, dan kita berdoa kepada Allah supaya Allah Ta'ala jadikan kita di kalangan orang-orang mukmin yang sadiqin, yang benar dengan imannya. Yang ke-11, menyatakan keadaan buruk yang akan menimpa puak-puak kafir dan zalim pada hari kiamat. Yang ke-12, arahan supaya akur dan patuh menerima arahan Allah Azza wa Jalla serta tunduk kepada segala hukuman Allah. Yang ke-13, menenangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa Allah Taala akan balas semua perbuatan jahat puak-puak yang mendustakan Nabi. Kerja Nabi hanya menyampaikan, siapa dia menentang, Allah kata aku akan balas mereka. 14, mendedahkan sebahagian daripada tabiat manusia ketika senang dan juga ketika susah. 15, Allah Ta'ala sebut kerajaan di langit dan bumi adalah milik Allah. Milik Allah. Maka Allah Ta'ala anugerahkan nikmat-nikmat kesenangan itu kepada siapa yang dikehendakinya di kalangan hamba-hamba dia. Yang ke-16, menyatakan cara turunnya wahyu ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ke-17, khutimatis surah. Allah Ta'ala tutup surah ini dengan menyatakan nikmat Allah Ta'ala ke atas Rasulnya dengan menurunkan wahyu dan menjelaskan semua perkara itu kembali kepada Allah.